dalam keadaan ada kepayahan sikit. Apa nama ni, Ipoh sekarang ni jalan nak keluar pun jenuh nak lepas. Sebelum sampai dekat tol tu baru saya teringat. Sebab tadi saya pergi ke Manjung, saya pergi Manjung masuk tol, masuk jalan tol, saya pakai tas senggok inilah kan. Jadi masa balik rumah tadi, saya bubuh dekat Phuket. Sampai ke rumah, yalah mandi-mandi pakai baju lain kan, baju tu tinggal agak-agak dalam 200-300 meter daripada tol. Saya teringat tas senggu tak ada. Berhenti dulu kat tepi, cari-cari, memang tak ada. Telefon isteri saya, memang ada kat rumah. Kalau balik rumah memang tak sempat, nak lepas pun jenuh ya. Mana nak buat fikir-fikir, dia lalu kot jalan lama. Lalu kot jalan lama kan tadi. Alhamdulillah lah. Kalau ikut Waze tu kata saya boleh sampai pukul 7.40 lebih sikit tadi. Tapi agaknya ada traffic light hijau-hijau tu cepat sikit. Awal 10 minit. Walaupun dah lewat 20 minit. Alhamdulillah lah. Apa pun saya ingat kira nak patah balik tadi ni. Tapi tak apalah. Itu dari Ipoh nak datang kemari ni, kalau hari Sabtu ni itu kekurangan dia lah. Sebab orang apa nama ni, orang banyak time-time cuti macam ni kan, orang balik semua, kereta banyak. Jadi yalah, kita ada cadangan kot nak tukar ya bulan ke depan. Nantilah kita tengok jadual balik ya. Kalau hari kerja pun okey juga. Saya daripada pejabat je tang tu, saya tak balik rumah, daripada pejabat terus datang kemari. Kalau hari kerja lah. Sebab saya kadang-kadang balik daripada pejabat pun dalam pukul, kadang-kadang lah dalam pukul 6. So kalau pukul 6 saya dari pejabat je, boleh terus je lah. Cuma nak tengok jadual lah. Okey. So kita sampai pada bab mana Masjid Kuala ya? Bab apa? 45 ya. Al-Qirat ya. Al-Qirat ya. Baik, hari itu kita dah habis bincang tajuk Al-Ariyah ya, iaitu pinjam. Sekarang Al-Qirat ya. Baik. Perkataan Al-Qirat ataupun Qirat ini diambil daripada perkataan qardun. Maknanya potong qardun. Qardul Hasan. Pernah dengar ya? Qardul Hasan. Ya. Tapi dalam Al-Qardu yang lepas dahulu, perkataan qardun digunakan untuk makna hutang. Qardul Hasan. Qardul Hasan ni digunakan untuk kaedah memberi hutang dalam Islam yang tidak padanya ada keuntungan. Ya. Kullu qardin jarra naf'an, kata Nabi sallam, wa huwa riba. Setiap pemberian hutang yang ada padanya keuntungan, maka dia adalah riba. Ya. Setiap hutang. Sebab itu dalam Islam hutang tak boleh ada keuntungan. Macam mana pusing pun tak boleh ya. Sebab itu kita punya perbankan kita ni, para ulama kita bantu kita lah. Oleh kerana keperluan kita pada berhutang tu memang ada, maka mereka ubah sistem ataupun kaedah daripada berhutang kepada jual beli. Maknanya kita bukan berhutang dengan bank duit, tapi kita beli dengan bank tu, kita beli apa yang kita nak beli tu. Kita beli rumah ke, kita beli kereta ke, dengan bayaran secara bertangguh. Hutang lah, tapi kita beli secara hutang.
bukan kita berhutang duit. Itu beza dia. Kalau kita berhutang duit, maka tidak boleh ada tambahan ataupun lebihan. Lebihan adalah riba. Baik, tapi ini kita bukan nak bincang pasal hutang. Sebab kita dah bincang dah dulu pasal hutang. Hutang, dan kita pun dah bincang pasal pinjam. Apa beza hutang dengan pinjam? Hutang ni kita ambil dia punya ain dia, kita gunakan, kita ganti dengan yang lain yang sama nilai, itu hutang. Kalau pinjam, kita tak guna ain dia, kita pinjam, kita ambil manfaat dia saja. Ya. Okay, saya pinjam masjid punya ni untuk tunjuk contoh saja. Saya pun ngajar, tunjuk contoh, lepas tu saya pun pulang balik. Benda yang sama, itu pinjam. Ya. Baik. Al-qirat yang kita nak bincang ni apa? Iaitu dan al-qirat di sini makna pada syarak iaitu pemodal. Tuan punya modal bersetuju mewakilkan modalnya kepada pengusaha supaya mengusahakan sesuatu perniagaan secara berkongsi dan untungnya dibahagi antara keduanya. Ya. Sebab pekerjaan ini dinamakan qirat yang bermakna potong juga kerana pemodal seolah-olah seperti memotong sebahagian daripada hartanya diberikan kepada pengusaha dan bersetuju memotong daripada keuntungan diberi kepada pengusaha tersebut. Qirat ini juga dinamakan dengan mudharabah. Ya. Yang diambil pada perkataan darbun, bermakna musafir atau mengembara di atas muka bumi, kerana biasanya orang berniaga ni selalu pergi merantau lah. Orang Mekah panggil qirat atau mu'aradah, manakala orang Iraq panggil mudharabah. Kita di Malaysia pakai perkataan yang mana? Kita di Malaysia pakai perkataan mudharabah. Ini yang masyhur dalam penggunaan kita adalah mudharabah. Makna mudharabah ni apa? Ada seorang atau ramai yang memberi modal. Dia beri modal untuk pihak lain menjalankan perniagaan. Jadi orang bagi modal, orang ni jalankan perniagaan. Bank Islam dalam penerangannya saya lihat mentakrifkan mudharabah. Demikian mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha, di mana pemilik modal bersetuju membiayai sepenuhnya suatu projek perniagaan atau pelaburan, dan pengusaha bersetuju mengusahakannya secara kongsi untung dengan nisbah untung yang dipersetujui bersama terlebih dahulu. Sandarannya adalah hadis bahawa Nabi SAW ada menjalankan perniagaan daripada harta atau modal Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi bawa barang-barang Khadijah untuk diniagakan. Ini masyhur ya. Bila sebut pasal Sayyidah Khadijah ni, saya teringatlah satu isu yang selalu orang bangkitkan lah. Minta maaf ya. Ini selingan lah, selingan. Ada satu hari tu sembang-sembang dia kata, saya ini pasal dia nak cerita pasal kahwin lebih. Ya, selingan. Ya. Dia kata, Ustaz, saya ikut sunnah Nabi bab kahwin ni. Kalau isteri pertama tak meninggal lagi, saya tak kahwin lain. Ya. Jadi kan Nabi ketika bersama Khadijah, Nabi tidak kahwin lain. Kemudiannya baru selepas wafat dia kata, saya ikut sunnah. Saya pun katalah, sebenarnya itu bukan termasuk sunnah yang disyariatkan. Itu bukan sunnah yang Nabi suruh ikut. Kalau ikut sunnah, kalau betul-betul nak itu termasuk sunnah, saya kata, ya,
Maknanya kahwin yang pertama kena kahwin dengan janda lah. Sebab Sayyidah Khadijah janda, tak boleh kahwin dengan anak dara, tak sunnah. Ya. Yang keduanya, majoriti ulama kata Khadijah ni umur lebih daripada Nabi. Maknanya kalau kahwin dengan perempuan yang lebih muda pun tak sunnah juga. Lama dia marah saya, ustaz ni pandai dah saya saja selingan je lah, pandai kona, dia kata. Bukan kona, ini kita nak bagi tahu, kata ini cara kita memahami sunnah, kaifan ta'amul ma'as sunnah an-nabawiyah. Maknanya macam mana kita memahami sunnah Nabi ini. Maknanya dia termasuk pada sunnah, dipanggil sunnah jibiliyah, sunnah yang Nabi sebagai manusia Nabi buat, yang bukan disyariatkan. Jadi itu bukan, maknanya tak boleh jadi hujah untuk kita, saya ikut sunnah, bukan kan? Kerana yang disyariatkan pada perkahwinan, bahkan Nabi ada sebut dah, ada hadis Nabi kata orang bujang kahwin dengan orang bujang, ada ya. Bahkan yang disunnahkan Nabi suruh apa? Tungkahul mar'ah li arba', li jamaliha, li hasabiha, lima liha, walidiniha, fazfar bizatid din, taribat syadak. Nabi kata, ya, biasa orang kahwin sebab 4: cantik, keturunan baik, hartanya, ya. Dan yang keempat kerana agama. Nabi kata, pilihlah kamu yang beragama kerana kamu akan senang hati. Jadi yang sunnahnya nak pilih, Nabi suruh pilih yang beragama, itu sunnah. Sebab itu termasuk pada yang Nabi suruh, ya, Nabi suruh buat. Adapun perbuatan-perbuatan Nabi yang bukan suruhan Nabi, itu termasuk pada perbuatan-perbuatan Nabi sebagai manusia, sebagai orang Arab, sebagai dia bukan, maknanya nanti kita tak boleh pula kena ikut turutan Nabi. Lepas meninggal Khadijah, Nabi berkahwin dengan Saudah, ya. Semua Sayyidah lah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah ni Saudah. Lepas tu Nabi kahwin dengan Aisyah. Kemudian barulah yang lain-lain, ya. Jadi turutan-turutan tu bukan sunnah yang kita kena ikut, tak masuk, ya. Baik, balik. Jadi dulu Nabi membawa barang dagangan Khadijah, ya. Maknanya Khadijah ni pemodal, ya. Sebab apa saya suka sebut Sayyidah? Orang Melayu sebut Siti, ya, Siti. Siti ni sebenarnya asal makna dalam bahasa Arab tak ada juga. Sinta ni sebenarnya ringkasan pada Sayyidah. Kalau lelaki Sayyid lah, Sayyid. Perempuan Sayyidah. Tapi orang Melayu dia adjust sikit. Orang lelaki Sayyid, perempuan jadi Syarifah, kan? Patutnya perempuan Sayyidah lah, Sayyid, Sayyidah dia punya ni kan. Tapi tak apalah, itu penggunaan. Kalau apa yang disandarkan kepada keturunan Nabi itu disebut Syarifah bagi perempuan ni. Tapi Siti ni asal mana? Saya kaji mana datang Siti ni. Takkan nak orang Arab nama Siti. Rupanya dia bukan nama, dia gelaran Sayyidah yang diringkaskan jadi Siti, ya. Sayyidah ni gelaran apa? Gelaran macam kita lah, tuan yang terutama ke, tuan yang yang dimuliakan, itulah, ya. Atau penghulu kami, ketua kami, begitulah, ya. Baik, jadi mudarabah ni seorang atau lebih bagi modal orang lain untuk jalankan. Okey, ini selalu jadi pada masyarakat kita. Bila satu orang dia boleh menjalankan pekerjaan, dia pandai, dia boleh bekerja, dia boleh buat satu perniagaan sebagainya, tapi dia tak ada modal, ya.
silapnya orang kita selalu dia pinjam duit daripada kawan-kawan dia. Selalu dia pinjam. Kontraktor pun selalu buat apa itu, pinjam duit, minta pinjam. Jadi orang ada duit ni dia bagi pinjam. Apa silapnya? Pada pinjam tu nanti dijanjikan dengan keuntungan. Sedangkan Nabi dah kata dah, setiap utang, pinjam ni dengan maksud utang lah kata Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Setiap jenis hutang yang diberi hutang padanya ada keuntungan adalah riba. Ramai orang tak perasan sebenarnya kaedah dia jangan pinjam atau jangan hutang, tapi guna kaedah mudharabah. Kaedahnya minta kawan tu beri modal dengan perjanjian bila untung kongsi keuntungan. Tambah kalau kerja-kerja yang agak kita yakinlah dengan keuntungan. Kadang kontraktor ni ialah dia tahu dah harga projek ni 150,000 contoh. Jadi dia dah tahu dah buat kerja ni insya-Allah paling-paling tidak setelah tolak semua 20,000 ada untung. Contoh kan 20,000. Jadi dia nak buat sendiri tak boleh, tak ada modal. Tak ada modal. Nak berurusan dengan bank pun tak nak, pasal ada hutang dia lagi yang dia belum bayar ke, contohlah kan. Jadi cari pemodal lah. Buatlah perjanjian. Berapa perjanjian, berapa bahagian itu tak disyaratkan. Terpulang lah. Katalah pemberi modal kata, okey, oleh kerana saya yang memberi modal, kerja ni agak berisiko, untung saya nak 70%. Contohlah. Orang bekerja dia ambil 30%. Okey. Kalau pekerjaan itu nanti kita baca kat sini ya. Dia adalah benda-benda perbahasan dia. Nanti melibatkan apa nama ni? Pekerjaan yang perlu diberi upah semua macam mana. Okey, kita baca terus. Baik, kedua-dua takrif ni lebih kurang sama tujuannya, sama ada qirat ataupun mudharabah ya. Baik. Rukunnya ada 6 ataupun bagi kepada 3 ya. Okey, kita buat 6 lah, senang. Yang pertama pemodal. Pemodal disebut malik, pemilik modal. Yang kedua pengusaha disebut apa? Amil. Amil ni makna apa? Pekerja ya. Amil ni maknanya pekerja, pengusaha lah. Yang ketiga pekerjaan tu disebut amal ya. Tak apa, ni dia punya istilah bahasa Arab je lah. Yang keempat keuntungan. Yang kelima ijab dan qabul, sirah ya, sirah. Dan yang keenam ra'sul mal, modal, iaitu harta yang dijadikan modal ya. Itu dia punya rukun. Baik. Disyaratkan harta atau modal itu ialah wang yang diketahui jenisnya. Okey, syarat pada ra'sul mal. Ra'sul ni apa makna? Kepala. Ra'sul mal, kepala duit. Kepala duit ni makna modal lah ya. Ra'sul mal. Jadi syarat pada harta modal tadi diketahui jenisnya, seperti emas, perak atau rial. Kadarnya seperti 1,000, 2,000. Sifatnya seperti rial berbunga atau licin yang ditentukan di mana modal itu serahkan pada pengusaha. Zaman sekarang senang je. Maknanya modal ni dengan nilai, berapa nilai kan. Biasanya kita bagi duit lah, ringgit ke, tak kisahlah, US dollar ke ya.
Jarang lah, sekarang ni jarang kita berurusan dengan emas sebagai mata wang, ya. Bahkan emas tak jadi mata wang lah zaman sekarang. Itulah ada sebagian orang sedang berusaha nak jadikan dinar sebagai mata wang, kembali. Antara yang dulu Tun Mahdi pun pernah ajak negara-negara Islam kembalikan penggunaan dinar sebagai mata wang negara Islam. Kemudian khabarnya Muammar Gaddafi juga mengajak negara-negara Islam untuk menggunakan dinar, dan Muammar Gaddafi agak agresif sikit. Agresif maknanya beria-ria. Dan kemudiannya ialah adalah berlaku pergolakan, dan kemudiannya beliau ditangkap dan dibunuh, ya. Apakah ia kebetulan? Wallahu a'lam, ya. Tapi kalau kita baca dari sudut ekonomi, jika wang dinar benar-benar digunakan betul, digunakan, dia akan menggugat mata wang negara yang menguasai dunia sekarang, dolar, ya. Dia akan menggugat lah kalau digunakan betul. Tapi kalau sekadar kita buat macam orang duk jual dinar yang itu tak jadi, sebab yang itu dia tak digunakan sebagai mata wang, kan? Dia cerita yang saya sebut tadi tu, jika betul-betul dinar dikembalikan sebagai mata wang, digunakan oleh negara Islam, dia ada menggugat sikit lah negara-negara kuasa besar ni. Sebab zaman sekarang mereka cetak duit bukan lagi berdasarkan kepada emas, ya. Bukan lagi berdasar base-nya bukan pada emas, base-nya kepada interest, dan kadang-kadang ikut suka aku. Itu yang penting, ya. Ikut suka aku, ya. Ya. Saya belajar juga bab ekonomi, sebab tu dulu saya buat master dalam bidang business administration, pengurusan perniagaan, untuk belajar ekonomi sistem ekonomi dunia ni. Tahulah sikit-sikit. Jadi kalau orang sembang tu bolehlah nyampuk-nyampuk sikit-sikit. Baik. Jadi zaman sekarang ni actually sebenarnya kita tidak lagi menggunakan, maknanya emas sebagai mata wang, kalau dulu memang emas itu mata wang dinar, kalau perak mata wang dirham, ya. Bahkan filem-filem P. Ramlee dulu pun, almarhum, beliau masih lagi mengambil kita kata pengaruh itu selalu digunakan dinar dan dirham, ya. Baik. Jadi sekarang ni kita kebanyakannya guna duit kertas lah, nilai itulah. Cuma memang betul dari sudut apa kelemahan duit kertas kita ni, tuan-tuan? Kerana nilainya sangat tak stabil lah. Nilai dia sangat tak stabil berbanding dengan nilai dinar. Dia boleh jatuh tiba-tiba, ya. Bahkan pernah berlaku lah dalam negara kita pada tahun 97 lalu lah. Dan Iraq pun berlaku. Iraq bila berlaku perang dan sebagainya, asal mata wang dia begitu tinggi, kemudiannya jatuh menjunam. Mata wang Iraq tak laku, ya. Baik. Maka tidaklah sah qirat dengan emas atau perak yang belum dicetak jadi mata wang. Sebab apa? Sebab itulah, sebab masalah cerita tadi, cerita nilai lah, kan? Nilai. Demikian juga emas pakaian seperti gelang, ya. Emas yang dipakai seperti gelang, atau mata benda seperti kain, baju dan sebagainya, atau tidak diketahui jenisnya atau kadarnya, atau tiada tentu seperti wang dalam tangan orang, dan tiada sah juga jika disyaratkan modal simpan pada tangan orang lain daripada pengusaha. Jadi kalau ikut di sini, gelang pun tak boleh jadi modal. Sebab apa?
Sebab mungkin pada masa itu tak dapat ditentukan nilai. Sedangkan kalau mata wang, kalau emas dalam bentuk mata wang, dia terus tahu nilai. Tapi sekarang pun boleh je. Kalau emas tu kita boleh, maksudnya kita boleh jual dululah, atau kita nilaikan dululah berapa nilai dia. Ya. Cuma itulah, memang ada pendapat, ya, ulama yang membezakan di antara emas yang kategori mata wang dan emas yang kategori perhiasan, ya. Dari sudut perbahasan, barang ribawi, emas yang dikira sebagai barang ribawi, ya. Tapi majoriti ulama mengatakan bahawa dia sama, dia tak diasingkan, tak dibezakan. Ada yang membezakan di antara emas mata wang dengan emas perhiasan, ya. Kat mana beza yang ketara? Antaranya pada bab apa? Pada bab pertukaran barang ribawi lah, kan? Pertukaran, penjualan emas dengan emas, ya. Kalau emas perhiasan tu tak dikira sebagai emas mata wang, maka dia tak dikategorikan sebagai barang ribawi. Kerana barang ribawi tadi dikategorikan sebagai ribawi pada emas tu kerana apa? Kerana sifat dia sebagai mata wang, elahnya mata wang. Saya tak nak bincang detail lah kot pasal ini. Mungkin saya rasa dulu ada dah kita sebut, tapi kita berpegang pada pendapat jumhur lah, majoriti. Emas tak boleh tukar, maknanya emas perhiasan pun kalau pergi kedai emas nak trade in, ambil nilai dulu, jangan trade in emas dengan emas pada nilai yang berbeza, ya. Sebab biasanya emas kita jual tu murah sikit, emas dia jual baru mahal. Jadi kita trade in emas dengan emas pada kadar yang berbeza, dia termasuk pada bab riba, riba pada barang ribawi, ya. Jadi ambil nilai dulu, kemudian baru beli yang baru. Baik. Dan tidak sah juga disyaratkan modal disimpan pada tangan orang lain daripada pengusaha. Saya nak bagi modal, tapi modal ni bagi dekat orang lain, kamu pegang modal ni. Bukan dia yang pegang, jadi macam mana dia nak buat kerja, ya? Disyaratkan pada pemodal. Syarat yang kedua pada pemodal pula, sama macam syarat pada muwakil dalam bab wakalah. Maknanya orang yang boleh memberi modal ni orang yang berkelayakan macam mana? Orang yang sama berkelayakan sebenarnya dalam bab pengurusan harta. Siapa yang boleh? Yang pertama tentulah apa? Baligh, ya. Baligh, bukan kanak-kanak. Ada pendapat yang muktamad dalam mazhab kita mesti baligh, ya. Bahkan ada perbincangan, apakah memadai baligh seorang itu sudah boleh menguruskan harta, atau baligh plus rushdi, baligh plus cerdik, mana matang. Ada itu, ada perbahasan lain pada bab pengurusan harta, ya. Pada bab ibadat memadai baligh, dia sudah dipertanggungjawabkan pada bab ibadat. Tapi pada bab harta dia ada perbahasan plus rushdi, maknanya dia matang. Kalau umur balik saja, kadang-kadang budak umur 11 dah balik, kan? 11 dah balik, 12 dah balik. Tapi 11, 12 tu dia belum cukup matang lagi untuk betul-betul menguruskan harta dia. Boleh ke umur, uruf kita lah di Malaysia ni, kita kata fiqh Malaysia, ya. Budak umur 11 tahun, 12 tahun dia dah balik, dia berurusan jual beli rumah. Agak-agak tuan-tuan boleh percaya, kita boleh harap tak? Kita pun tak harap, dia tak? Mana boleh, tak boleh lagi, tak boleh. Kan? Bahkan undang-undang kita pun
menetapkan umur boleh menguruskan harta sendiri ni 18. Boleh buka akaun sendiri, boleh apa sendiri. Undang-undang kita 18. Jadi saya sendiri pun cenderung kepada bersetuju dengan undang-undang tersebut untuk pada maknanya pengurusan harta. Dia betul-betul dah matang baru kita boleh lepas dia. Kalau tidak nanti orang pandai ni dia nipu budak-budak tu lah. Kena budak tu kita kata dia banyak duit dia. Katalah dia banyak duit. Anak yatim yang ditinggalkan banyak harta. Umur 12 tahun contoh, dah balik. Orang offer dia suruh beli apa? Suruh beli kedai ke? Ini kedai ni untung, kedai ni nanti akan naik kawasan ni apa semua ni. Yalah, dia tak pandai lagi kan. Kalau tu tipu harga, bagi letak harga tinggi ke. Mana dia tahu? Ini contoh Jadi orang yang mengurus harta ni ada bab dibincangkan, dia bukan sekadar balik saja, dia ada plus rusdi, mana dia matang, dia cerdik, dia sudah betul-betul matang untuk mengurus harta. Baik. Atau orang gila memang tak boleh lah dia tak boleh nak membuat keputusan yang betul. Atau orang yang bankrupt sama. Ada orang tanya saya, Ustaz, bankrupt ni dari segi syarak saja ke ataupun dari segi undang-undang dunia saja ke ataupun syarak dia termasuk? Syarak pun menghalang orang yang bankrupt daripada menguruskan harta, melainkan untuk perkara daruri dirinya saja. Beli makanan, beli pakaian, untuk benda-benda yang daruri, keperluan dia, itu boleh. Itu boleh. Dia pergi kedai makan, beli makan boleh. Tapi dia tak boleh beli rumah, dia tak boleh beli kenderaan, dia tak boleh beli kereta, beli tanah tak boleh. Beli emas tak boleh. Meniaga tak boleh. Dia bekerja boleh. Untuk menanggung maknanya diri dia. Jadi orang bankrupt ni sebenarnya dia bukan sekadar undang-undang je. Karena ada orang kita, tak apa Ustaz, saya biar bankrupt, senang, tak apa. Lepas tu dia guna proksi-proksi dia semua. Tengok hidup mewah je, tapi istiara bankrupt. Hutang tak nak bayar. Ini pun ada juga penyakit orang-orang itu. Jangan. Dunia pun satu hal, akhirat esok satu hal lagi. Kalau kita tak bayar hutang dengan sengaja dan disyaratkan pada pengusaha seperti mewakil. Orang yang berusaha pun sama juga pada syarat kelayakan menguruskan harta. Tambah lagi disyaratkan pengusaha itu menjalankan perusahaan khirat itu sepenuh masa. Tidak sah disyaratkan dia membuat kerja yang lain atau sambil lewa, dan tidak sah jika pengusaha itu buta. Tetapi pemodal tidak disyaratkan celik. Tapi pengusaha syarat mesti celik. Pengusaha. Tapi ini pun ialah, saya ingat mungkin ada maknanya perbahasan tu lebih kepada ijtihad lah para ulama untuk memelihara maslahah. Kalau pengusaha ni buta, mudah kena tipu, biasa gitulah. Tapi zaman sekarang dengan ada latihan dan sebagainya, ada kita tengok pengusaha yang buta ni dia boleh mengurus. Dia boleh mengurus. Ada setengah tempat kita tengok dia buat apa? Pusat mengurut. Pusat urutan. Pusat mengurut yang dikendalikan oleh orang-orang buta. Dia mungkin ada kelemahan, tapi saya tengok masih boleh. Kalau kita bagi duit pun dia tahu duit tu berapa. Dia pegang kan. Dia tahu nak bagi balik duit tu berapa. Walaupun dia buta Maksudnya kalau yang buta yang disebut di sini ni mungkin kerana buta yang tak ada kita kata kemahiran yang boleh menyebabkan orang menipu dia. Tapi ada orang buta yang pada zaman ini dilatih. Mungkin dia pandai buat tu, yang orang buta kerana dia pandai buat apa, anyaman
anyaman rotan anyaman rotan dan sebagainya. Dia pandai buat, tapi dia nak beli benda tu, nak model tak ada. So kita modelkan dia. Contohnya kan. Ini perlu perbahasan lebih terperinci lah. Tapi saya cenderung pada syarat ini, dia ada syarat atas syarat. Maknanya dia bukanlah terus dilarang pada orang buta tadi secara mutlak. Kerana apa dilarang? Menjaga maslahah dia lah, mengelakkan daripada mudah ditipu. Jadi pemodal pun rugi, dia pun rugi kalau dia mudah ditipu ya. Baik. Disyaratkan pada urusan, yakni pekerjaan, bahawa keadaannya dalam urus niaga dengan diberi izin kepada pengusaha pada menjual dan membeli barang perniagaan, dan tiada disempitkan kerja itu ke atasnya. Maknanya kerja tu terpulang dekat pengusaha, kerja yang sesuai lah. Maknanya dia tak boleh pula pemodal pula buat syarat, kamu boleh jual kat orang ini je, kamu yang ini tak boleh jual, kamu kena jual kat sini je. Tu tak boleh. Jadi persetujuan tadi mesti setelah pemodal tadi dia yakin dengan orang yang bekerja tadi boleh menguruskan perniagaan untuk mencapai keuntungan. Kalau dia sendiri masuk interrupt, dia kacau, dia suruh buat itu, dia suruh buat ini, itu bukan pemodal lah kan. Itu dia jadi toke lah, dia punya. Pekerjaan tu pun dia punya. Ini pekerjaan milik orang yang bekerja, modal milik dia. Dia bolehlah kenakan syarat-syarat yang munasabah kan. Maknanya perniagaan itu mesti telus lah, begitu gini. Tapi dia tak bolehlah syarat mesti jual kat sana, mesti kawan ni dia yang buat kerja, dia tahulah kan mana tempat yang paling sesuai nak jual kan, siapa customer dia yang selalunya akan beli dan sebagainya. Maka jika diberatkan atasnya kerja yang disuruh beli gandum, disuruh kisar, disuruh buat roti, dan disuruh dia menjualnya, nescaya rosak, yakni fasid qirat itu, modal itu. Dan tiada sah disyaratkan mesti beli barang ini atau umpamanya, atau barang yang jarang adanya, atau disuruh berniaga dengan orang tertentu dan sebagainya, macam saya sebut tadi lah tak boleh disyaratkan, disempitkan, mesti buat macam ni je, mesti. Jadi dah bagi model, dia kena lepaskan pada kawan tu atas kebijaksanaan dia, macam mana dia nak uruskan, dia nak jual kat mana, dia nak jual bila, macam mana dia nak jual, itu strategi dia. Itu yang kita kata pemodal dan pengusaha. Kalau dia nak tentu semua, maknanya dia pekerjaan tu dia punya, dia pemodal, dia bekerja, dia punya pekerjaan, lepas tu dia ambil pekerja, itu lain, bayar upah. Itu boleh, dia suruh buat itu, dia suruh buat ini, itu orang tu mengambil upah ataupun mengambil gaji. Dan lagi disyaratkan jangan ditetapkan kira itu dengan masa yang tertentu seperti setahun, lepas tu tidak boleh jual beli lagi. Dalam masalah ini ada 6 huraian. Saya berkirat dengan anda setahun. Yang kedua, saya berkirat dengan anda setahun, lepas tu anda tidak boleh berkuasa lagi. Saya berkirat dengan anda setahun, lepas tu anda tidak boleh berjual lagi. Saya berkirat dengan anda setahun, diam, kemudian dia berkata lepas itu tidak boleh beli lagi. Keempat-empat huraian di atas tidak sah kirat. Mana tetapkan masa, tidak sah. Yang kedua, dia kata apa? Saya berkirat dengan anda setahun, jangan membeli lagi selepas itu. Yang kedua, saya berkirat dengan anda dan jangan beli apa-apa lagi selepas tahun. Pada kedua-kedua huraian ini sah kirat, kerana boleh dapat keuntungan dengan menjual sahaja selepas itu. Maknanya selepas tahun kan, selepas tahun dia kalau barang tak habis lagi, kalau perniagaan itu belum ni lagi, maknanya dia kena teruskan lagi perniagaan tu kan. Jadi yang atas dengan bawah tu apa beza dia? Bezanya dia tak boleh buat apa yang atas tu, yang bawah ni dia tak boleh beli yang baru je. Dia tak boleh gunakan modal tu lagi untuk benda yang baru, tapi yang sedia ada dia boleh jual kan.
Dia boleh selesaikan yang sedia ada. Bukan apa, masalah tetap masa ni kerana apa? Kerana kemungkinan perniagaan itu belum lagi dapat kita kata apa? Belum dapat dijual untung lagi, belum mungkin. Ya. Cuma kalau memang ada persetujuan daripada dua-dua pihak, macam mana? Ya. Memang dia bagi tahu kata kerja ni dia akan laksanakan selama tempoh setahun. Amil sendiri cakap begitu, saya akan buat benda ni dalam tempoh setahun. Jadi awak boleh bagi model kat saya. Dalam tempoh setahun selesai, kita bagi untung. Ya. Jadi ini daripada persetujuan sendiri, persetujuan masing-masing untuk menetapkan masa, ya, maka hukumnya adalah harus. Disyaratkan pada keuntungan hendaklah dibahagi antara keduanya dan diketahui peruntukan masing-masing seperti setengah atau 1/3 yang disebut dalam akad. Jadi berapa persen kena sebut, ya. Ini pun selalu orang kita selalu cincai, take for granted. Tak apa, buat dulu, nanti kita kira kemudian. Ini jangan. Ini semua jahanam. Ya. Nanti kita kira kemudian, ni jahanam. Ya. Ini banyak berlaku, termasuk dalam hal masalah jual beli yang selalu jadi. Bila nak bayar, mahalnya. Itu pun sama juga. Ya. Sebab apa? Sebab masa nak tentu harga tu kita lebih kurang cincai. Tak apa, nanti kira. Nanti kira, tengok nak. Tu dia. Kan? Apa hal ni harga? Masa tu baru nak ngamuk. Silap kita pun ada. Okey, saya sambung sikit lagi. Azan dulu, ya. Boleh ke? Boleh, tuan-tuan. Saya sambung bab ni. Yang cerita tadi mesti ditentukan pada akad, nilai dia. Sila kita azan dulu, lepas tu saya sambung sikit dalam 5 ke 10 minit, lepas tu kita solat, InsyaAllah.
La haula. La haula. Allahu akbar. Okey, kita sambung sikit lagi. Jadi disyaratkan pada keuntungan hendaklah dibahagi antara keduanya dan diketahuikan peruntukan masing-masing seperti setengah atau sepertiga yang disebut dalam akad. Maka tidak sah kirat jika keuntungan terpulang pada satu pihak saja dan dibahagi kepada kedua-dua pihak secara tidak tentu, mubham. Kerana tidak diketahuikan berapa bahagian pengusaha atau sebahagian daripada keuntungan itu kepada orang lain. Tapi sah kirat jika pemodal berkata, saya berkirat dengan anda dan keuntungannya antara kita berdua. Bila sebut antara kita berdua, maknanya 50-50. Kalau tidak, kena bagi tahu berapa, 30, 70, 60, 40, berapa, bagi tahu. Makna keuntungan mesti jelas, harga mesti jelas, barang mesti jelas. Itu kaedah berurusan kita dalam jual beli. Upah mesti jelas. Ni nak buat tiles ni, berapa upah? Satu kaki kali satu kaki, upah dia RM2. Contoh, tak masuk barang, jadi jelas upah RM2 satu. Contoh. Ini tak apa, buat dulu, esok kita kira lah. Alah, adik-beradik kamu takkan itu pun kira. Yang ini esok tumbuk esok, bergaduh. Sama isu makan ya, selalu itu pun saya dah sebut kan. Makan, kalau benda yang urufnya kita dah tahu dah, biasanya harga dia kita tahu, dia dah tulis dah tu, kita beritahu, tak apa. Tapi kalau benda yang kita ambil itu benda yang jarang-jarang, kita pun tak tahu harga berapa, pastikan dulu betul-betul berapa nilai. Kalau ikan, pasti dulu berapa kilo dan berapa harga dia, baru suruh masak. Kan, jangan balon je suruh masak, lepas masak baru terbeliak mata ya. Itu jangan. Itu salah pembeli pun ada, tapi penjual pun salah juga. Penjual mesti kena nyatakan dengan jelas, tapi nak kabur pembeli pun kena ada apa orang kata, hati-hati tu kena ada, ikut kaedah yang ditetapkan dalam bab jual beli. Maknanya apa-apa saja yang berkaitan dengan barang atau harga mesti jelas. Macam tadi, nilainya jelas, keuntungannya jelas. Kita dah tahu dah. Dia bukan keuntungan tetap. Okey, kamu bagi 10,000, aku bagi kamu 2,000. Itu bukan, itu riba. Dia keuntungan ni mesti daripada model, kita tolak model, keuntungannya kita bahagi berapa persen dapat. Itu baru betul. Sekarang ada orang, okey, kamu bagi aku 10,000 model, aku buat ni, nanti aku bagi kamu 12,000. Itu riba. Itu pinjam plus tambahan. Itu riba. Yang ini, kamu bagi aku 10,000 model, kerja ni insya-Allah ada untung dalam 5,000. So berapa? Kalau dapat 5,000, kamu 50-50, 2,500. Contoh. Tapi tiba-tiba lepas buat kerja, untungnya 4,000 je. Mana tu? 2,000 lah. Yang tadi anggaran saja. Itu kaedah ajalah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Ya, Haji, sila. Kita simpan duit dalam bank. Ya.
baik. Terima kasih. Soalan yang baik. Okey, kita simpan duit dalam bank, okey. Asal kita simpan duit ni dia panggil wadi'ah, simpan, titipan. Kita simpan duit. Okey. Asal kita simpan duit kita tu, dia tolong simpan. Maknanya kita tak boleh dapat apa-apa keuntungan. Tak boleh. Asal. Jadi ini yang dibuat oleh perbankan sekarang ni. Daripada dia simpan saja, baiklah dia gunakan duit kita tu untuk niaga. Jadi diadakan satu lagi akad kepada simpanan wadi'ah tadi, akad mudharabah. Maknanya kita simpan dan dalam masa yang sama kita jadi pemodal kepada bank. Kita benarkan bank untuk niagakan duit kita tu, buatlah apa-apa perniagaan. So kita tanda tangan akad mudharabah. Jadi memang keuntungan yang dapat, kalau kaedah Islamik, keuntungan yang kita dapat daripada duit simpanan kita tadi bukan sebab simpan, tapi sebab akad mudharabah. Jadi kita akan dapat keuntungan. Di situ dia ada persen dia lah, 70-30 ke berapa semua. Itu dia adalah pada kita punya akad tu. Ya, mesti ada akad. Tapi akad ni termasuk tanda tangan itu dikira sebagai akad. Tanda tangan perjanjian menggantikan kepada lafaz, diterima. Wallahu a'lam. Ya. Okey. Bank ni ada dua jenis. Satu bank Islam yang Islamik, satu bank konvensional. Kan? Asal hukum bermuamalah riba ni haram. Maknanya asal pada orang yang bekerja bank yang konvensional ni hukumnya haram. Okey. Tapi tuan-tuan boleh tengok fatwa lah. Ada fatwa yang berkenaan, apatah lagi kalau bank itu ada yang Islamik punya, ada percampuran. Kemudian macam mana kalau dia itu memang dah lama kerja dan kemahiran dia itu, adalah perbahasan-perbahasan yang berkenaan dengan pekerjaan yang di tempat yang haram, seperti bank tadi kan. Kerana ada faktor yang dibincangkan, faktor-faktor maslahah lain lah. Maknanya kalaulah semua orang tu serentak di keluar daripada bank, dia ada masalah lain yang timbul. Bagi contohnya lah, saya tak kata ni, tapi saya sebut asal pekerjaan yang melibatkan riba itu adalah haram. Lepas tu cuma dia adalah kita kata apa, perbahasan yang lebih detail pada benda tu. Apatah lagi bank-bank kita sekarang ni banyakannya sudah ada kaunter-kaunter yang Islamik. Sama ada sistem window ni, maknanya bank tu dia ada cawangan Islamik, ataupun sistem terus bank itu Islamik. Cuma kalau orang yang baru nak kerja sedangkan ada bank yang Islamik, dia pergi cari konvensional, sedangkan dia tahu benda tu haram, maka hukumnya haram. Sama macam insurans juga. Insurans konvensional ada, takaful ada. Dia pilih juga, dia kata sana mahal sikit gaji, sana banyak sikit. Dia pilih juga pergi kat konvensional, maka hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman fa'na bima 'allamtana ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min halihi an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.